Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi untuk mengikuti kuliah Sahih Bukhari. Seperti biasa, alhamdulillah, kitanya telah sampai ke 51 ya, muka surat. Muka surat 1113 apa ni, bab ke 51. Bab ke 51, dan hadis yang kita akan baca pada hari ini ialah hadis yang ke 687. Di bawah ni, di bawah bab ni kita akan bertemu dengan 3 hadis ya. 687, 688 dan 689 ya. Itu hadis, ada 3 hadis di bawah bab ni. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita bincangkan tentang hadis itu, kita akan bertemu dengan tajuk bab dahulu. Ni bab ke-51 ni. Babun innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Wa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi bin nas wa huwa jalisun. Seterusnya, وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. Kita baca Arab dulu, teks ya. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس.
Faqala Abu Bakr, wa kana rajulan raqiqan. Di sini kalau kita Melayu kan, dia kena ada sengkan sini. Bahagian ni kira-kiranya kalau mengikut tulisan moden lah, bahasa Arab pun dia buat gini. Sebab hak ni bukan hak Abu Bakar kata ni, orang lain, Aisyah kata ni. Faqala Abu Bakar ni, hak Abu Bakar kata hak ni. Hak ni hak Aisyah kata ni. Orang panggil jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah. Tapi kalau dalam kitab-kitab lama tak ada semua tu, tak tahu titik di mana, tak tahu koma, tak tahu sengkang, tak tahu apa, jadi kita ambil asal. Tapi kalau nak kiranya begitulah dia, tak apa, kita bincang kemudian. Kita bincang kemudian. Faqala Abu Bakr, wa kana rajulan raqiqan, ya Umar, salli bin nas. Faqala lahu Umar, anta ahaqqu bidhalik. Fasalla Abu Bakr tilka al-ayyam. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر فأجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب radhiyallahu anhu. Itu hadis yang pertama. Jadi kita kena baca ketiga-tiga hadis, walaupun hari ni tak ada ni, nak baca ketiga hadis semua tak ada, tapi oleh kerana ada kaitan, jadi kita baca, kita baca juga. Ni 688. Kita pergi kepada 688. Muka suratnya 1118 nombor ni, nombor muka surat ni nak mudah je, sebenarnya tidak betul sebuah asal tu, sebab dia lari banyak kan. Bila kita buat uraian ni, ulasan ni lari banyak, tak apalah. Yang pentingnya nombor hadis tu. Wa bihi qala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Zaidah an Musa ibn Abi Aisha an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah qala dakhaltu ala Aisha فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. Ini kita baca tadi kan? Silakan. Jadi kita kena pergi depan lagi. Ahmad bin Yunus 687. Ni 688. Ni hadisnya pendek je. Wa bihi qala haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا, atau kalau kita nak sambung an ijlisu gitu, an ijlisu. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام liyutamma bihi. Di sini duduk tajuk ni, tajuk Imam Bukhari buat ni, tajuk 51 ni. Kalau kita tak baca ni, tak tahu duduk mana lah. Itu sebab kena baca, walaupun hari ni tak ada ni bincang ni, tak apalah. Qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan.
Seterusnya 689. Wabihi qala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan fasuri'a anhu fajuhisha shiqquhu al-ayman fasalla salatan min as-salawat wa huwa qa'id fasallayna wara'ahu qu'udan falamma insarafa qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Sama juga dengan hak tadi. Inilah hak tajuk Imam Bukhari ambil itu, dia ambil daripada hadis, sebahagian daripada hadis. Yang ni hadis 688 dan 689 ambil itu. Qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Qala Abu Abdullah qala al-Humaydi qawluhu idza shalla jalisan fasallu julusan huwa fi maradihi al-qadim thumma shalla ba'da dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jalisan wan nasu khalfahu qiyaman lam ya'murhum bil qu'ud wa innama yu'khadhu bil akhir fal akhir min fi'li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Jadi itu 3 hadis kita telah baca tadi. Sekarang ni kita balik semula ke tempat asal mula-mula tadi. Bab ke-51, babun innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Bab sesungguhnya imam dilantik untuk diikuti atau supaya diikuti, boleh juga. Supaya diikuti, untuk diikuti, boleh juga. Kita baca terjemahan dulu sekali lalu Pak Bukhari, lepas tu baru kita bincang, kita ulas. Nabi SAW bersembahyang mengimami orang ramai sambil duduk semasa sakit yang membawa kepada kewafatan baginda. Ini dalam di bawah tarjumatul bab, tajuk bab. Wa qala Ibn Mas'ud idza rafa'a qabla al-imam ya'udu fayamkuthu biqadri ma rafa'a thumma yatba'u al-imam. Kata Ibn Mas'ud, apabila bangun, yakni seseorang makmum bangun tu maksudnya daripada rukuk sebelum imam, dia hendaklah kembali, yakni kembali rukuk selama ia tidak bangun. Selama ia tidak bangun, yakni imam itu belum bangun. Kemudian baru mengikuti imam selama ia telah bangun. Dia bangun selama mana tadi? Tinggal imam, mendahului imam, dia kena balik. Lepas tu imam bangun pun dia kena ganti dia mendahului imam selama mana? Berapa saat? Duduk. Lepas tu baru bangun. Itu maksudnya. Wa qala al-Hasan fi man yarka'u ma'al imam rak'atain wa la yaqdiru 'ala as-sujud yasjudu lir-rak'ati al-akhirah sajdatain thumma yaqdi ar-rak'ata al-ula bisujudiha. Wa fi man nasiya sajdatan hatta qama yasjudu. Itu jawabnya. Yasjudu tu jawab. Jadi cara bacanya tadilah. Wa fi man nasiya sajdatan hatta qama yasjudu. Situ. Tapi Arab asal ni tak ada qama, tak tahu manalah. Al-Hasan yakni Al-Basri berkata tentang orang yang bersembahyang bersama imam 2 rakaat tetapi dia tidak dapat bersujud. Dia hendaklah bersujud 2 kali untuk rakaat terakhirnya. Yang ni rakaat terakhirnya bersama imam. Selepas rakaat terakhirnya itu bersama imam. Selepas imam memberi salam. Kemudian dia hendaklah mengqadha rakaat pertama dengan sujud-sujudnya. Maknanya dengan sujud-sujudnya sekalilah. Berhubung dengan orang yang terlupa satu sujud sehingga berdiri, yakni sehingga dia terus berdiri, dia tak sujud, sepatutnya 2 sujud sah. Ia hendaklah kembali bersujud.
Mana dia ikut imam ni. Sekarang kita duduk bincang bab beriman ni. Ikut imam ni. Jadi untuk imam dia sujud lagi. Dia kena hendaklah bersujud. Yang ni hendaklah kembali turun bersujud. Itu maksudnya. Kemudian hadis tadi kita baca hadis yang pertama tu panjang. Hadis 687. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, katanya Zaidah meriwayatkan kepada kami daripada Musa bin Abi Aisyah, daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, yang ni anak cucu Ibnu Mas'ud. Katanya, aku masuk menemui Aisyah, lalu aku bertanya kepadanya, bolehkah engkau ceritakan kepadaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sakit? Maksud dia tanya ni sakit di akhir hayatnya. Itu maksudnya kalau dia tanya ni. Aisyah menjawab, ya boleh. Pernah suatu hari ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, baginda bertanya, apakah orang-orang sudah bersolat? Kami menjawab, belum, mereka masih menunggumu. Baginda pun bersabda, kalau begitu bawakan kepadaku air dalam bejana. Mikhdab ada satu bekas besin lah, besin. Maka kami pun melaksanakan apa yang dimintanya. Baginda mandi, kemudian hendak bangun, tetapi jatuh pingsan. Setelah sedar dari pingsan, beliau kembali bertanya, apakah orang-orang sudah bersolat? Kami menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Kemudian beliau Nabi SAW berkata lagi, beliau ke baginda ke saya tukar-tukar guna ni kan. Maksudnya Nabi lah. Kadang-kadang baginda, kadang-kadang beliau. Tapi lebih banyak baginda lah kan. Kalau kita nak tukar sini pun boleh. Kemudian baginda berkata lagi, atau beliau tu maksudnya Nabi lah, bawakan kepadaku air dalam bejana. Baginda lalu duduk dan mandi. Kemudian hendak bangun, tetapi jatuh pingsan lagi. Setelah sedar dari pingsan, beliau bertanya pula, apakah orang-orang sudah bersolat? Kami menjawab lagi, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Kemudian beliau berkata lagi, bawakan kepadaku air dalam bejana. Baginda lalu duduk dan mandi, kemudian hendak bangun, tetapi jatuh dan pingsan lagi. Setelah sedar dari pingsan, beliau bertanya pula, apakah orang-orang sudah bersolat? Orang ramai pada ketika itu sedang menunggu Nabi SAW di masjid untuk bersembahyang Isya. Tunggu nak sembahyang Isya. Lalu Nabi SAW mengutus seseorang kepada Abu Bakar supaya beliau mengimami salat. Nabi suruh dia Abu Bakar jadi tu imam. Maka utusan tersebut menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar engkau mengimami salat jamaah. Tetapi Abu Bakar, itu yang kita buat tadi kan, saya buat sengkan tadi nak kalau Melayu ginilah, sebab ini bukan tetapi Abu Bakar berkata. Tetapi Abu Bakar, Aisyah mencelah di situ, seorang yang lembut hatinya itu. Tetapi Abu Bakar, seorang yang lembut hatinya itu, berkata. Ini Abu Bakar berkata. Jadi seorang yang lembut hatinya itu bukan Abu Bakar kata. Itu Aisyah kata. Wahai Umar, engkaulah jadi imam kepada orang ramai. Umar pula berkata kepadanya, engkaulah yang lebih berhak menjadi imam. Maka Abu Bakarlah yang menjadi imam pada hari-hari yang ini sakit berat Nabi SAW itu. Ada beberapa hari, tidak sehari saja, tak beberapa hari. Kemudian ketika Nabi SAW mendapati tubuhnya lebih segar, baginda pun keluar. Yang ini keluar rumah dengan dipapah oleh dua orang laki-laki. Salah seorang daripadanya adalah Abbas. Maksudnya untuk bersembahyang zuhur. Ketika itu Abu Bakar sedang mengimami solat. Ini satu peristiwa ni berlaku. Ini bukan hak sembahyang Isya tadi, sembahyang lain. Dia cerita ni bercampur-campur, ada dahulu kemudian ni. Itu kena perhati. Hadis ni cerita payahnya kadang-kadang dia
Tadi duk cerita sembahyang Isyak, ni cerita sembahyang Isyak lagi. Tak. Tu lain. Sembahyang lain. Sebab semasa sakit tu lah juga. Aku mana-mana pun. Apabila Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau hendak mundur ke belakang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat supaya beliau tidak mundur. Jadi beri isyarat. Kemudian baginda bersabda, "Dudukkanlah aku di sampingnya." Maka mereka berdua mendudukkan baginda di samping Abu Bakar. Perawi berkata, maka bersembahyanglah Abu Bakar dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambung, dia pula jadi ikut Nabi. Yakni Nabi sebagai imam. Sementara orang ramai pula bersembahyang dengan mengikut Abu Bakar. Bukan jadi dua imam ni dah. Dengan mengikut, yakni pergerakan Abu Bakar. Jadi orang, tak apa, kita akan bincang nanti. Sebab itu kita ada nota di situ, takut keliru. Pada ketika itu Nabi SAW bersembahyang sambil duduk. Ubaidullah berkata, ini perawi, aku menemui Abdullah bin Abbas dan berkata kepadanya, bolehkah saya kemukakan kepadamu sebuah hadis tentang sakitnya Rasulullah SAW seperti yang disampaikan Aisyah? Beliau, yakni Abdullah bin Abbas, menjawab, sila kemukakan. Maka aku kemukakan kepadanya hadis yang disampaikan Aisyah. Abdullah bin Abbas tidak mengingkari sedikit pun apa yang aku ceritakan, selain dia bertanya kepadaku, apakah Aisyah menyebutkan nama laki-laki yang bersama Abbas? Aku menjawab, tidak. Beliau pun berkata, dia adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Seterusnya kita baca jugalah hadis seterusnya tu, supaya tidak keliru, 687, 688 cuba tengok. Ini hadis 688. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Urwah, daripada Aisyah Ummul Mukminin, bahawa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersolat di rumahnya ketika sakit dalam keadaan duduk. Ini cerita lain pula. Dan bersolatlah di belakang baginda sekumpulan orang dengan berdiri. Maka baginda memberi isyarat kepada mereka supaya duduk. Setelah selesai bersolat, baginda bersabda, sesungguhnya imam itu dilantik untuk diikuti. Atau seperti tadi saya sudah sebut dah, supaya diikuti. Bila dia rokok, maka rokoklah kamu. Bila dia mengangkat kepalanya, maksudnya daripada rokok atau sujud, maka angkatlah kepalamu. Dan bila dia bersalat sambil duduk, maka bersalatlah kamu sambil duduk. Hadis yang ke 688 ni, yang kedua di bawah bab ini ya. Kemudian hadis 689. Tadi kita baca semua sanad, nak baca semua pun boleh, tak baca semua pun boleh kalau tak baca semua, kita kata seperti biasa itulah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Terus perawi paling atas. Gitu katanya. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mengendarai kuda, lalu terjatuh dan tercalar, mendapat luka kecil. Dalam riwayat yang lain disebutkan begitu. Dalam riwayat yang lain ada disebut terseliu. Itu kita sudah bertemu dah pun. Dah bertemu dah sebelum pada ni. Yang ini tercalar pada bahagian lambungnya yang kanan. Kerana itu baginda pernah mengerjakan salah satu salatnya sambil duduk. Maka kami pun bersalat di belakangnya sambil duduk. Setelah selesai bersalat, baginda bersabda, sesungguhnya imam itu dilantik untuk diikuti atau supaya diikuti. Bila dia bersalat dengan berdiri, maka bersalatlah kamu dengan berdiri. Bila dia rokok, maka rokoklah kamu. Bila dia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepalamu. Dan bila dia mengucapkan, tadi tak ada ni, ni dia ada pula, Sami'allahu liman hamidah, maksudnya semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Itu Sami'allahu liman hamidah tu. Maka ucapkanlah, Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami, milik engkau jua segala pujian. Bila dia bersalat dengan berdiri, maka bersalatlah kamu dengan berdiri.
Dan bila dia bersolat dengan duduk, maka bersolatlah kamu semua dengan duduk. Atau sambil duduk, boleh juga. Baik, kita tengok ni. Ini komentar Imam Bukhari. Ini bukan hadis ni. Ini komentar Imam Bukhari. Abu Abdullah maksudnya Imam Bukhari. Berkata, Al-Humaidi, Abdullah bin Az-Zubair Al-Makki, ketika menerangkan sabda Nabi SAW, dan bila dia bersalat dengan duduk, maka bersalatlah kamu dengan duduk, berkata, Al-Humaidi berkata, peristiwa ini berlaku ketika sakit Nabi SAW pada masa yang lampau, yakni pada tahun ke-5 Hijrah. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersalat dengan duduk, yakni sambil duduk. Ini ketika sakit di akhir hayatnya. Sedangkan orang ramai bersalat di belakangnya dengan berdiri di akhir hayat tu. Dan baginda tidak menyuruh pun mereka duduk. Tak suruh. Tidak seperti tahun ke-5 tu. Suruh duduk. Sesungguhnya hukum hakam agama yang dijadikan sebagai panduan itu adalah berdasarkan apa yang paling akhir dan terakhir daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Jadi itu terjemahan bagi 3 hadis di bawah bab ni. Kita telah baca tadi daripada tajuk bab dan asar, hadis dan asar di bawah tajuk bab. Lepas tu 3 hadis musnad. 3 hadis musnad. 3 hadis yang lengkap sanadnya. Adapun hadis ataupun asar di bawah tajuk bab itu tidak ada sanad. Itu disebut secara ta'liq sahaja oleh Imam Bukhari. Baiklah, kita balik semula sekali lagi. Kembali kepada bab ke-51 mula-mula tadi, iaitu muka surat berapa ni? Berdasarkan di sinilah 1113 1113. Bab innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Bab sesungguhnya imam dilantik untuk diikuti atau supaya diikuti. Cuba tengok ni 1401. Kita ada nota di sini. Apa maksudnya? Kenapa Imam Bukhari buat tajuk begini? Sejauh mana diikuti tu, supaya diikuti tu sejauh mana? Semua keadaan ke? Atau macam mana? Apa cerita ni? Dalam hadis, 2 hadis di bawah bab ni, 688, 689. Inilah sebahagian daripada teks hadis tu. Mana imam dilantik supaya diikuti. Sedangkan kita tengok hadis yang pertama 687 di bawah bab ni, Nabi bersemayam sambil duduk, sahabat-sahabat di belakang tu sambil berdiri. Jadi tidakkah kita kata tajuk ni imam itu dilantik supaya diikuti? Kenapa pula sahabat tak ikut situ di akhir hayat tu? Timbulkan pertanyaan tu. Di dalam hadis pertama sebut sahabat ikut sambil berdiri, Nabi sambil duduk. Apa tak terpakai hadis ni? Tidakkah dia kata dalam tajuk ni sesungguhnya imam itu dilantik, ditentukan supaya diikuti. Kenapa pula tak ikut di situ? Kita kemudian ni nak ikut hak mana? Sedangkan 2 hadis selepas tu hadilah ni. Kalau imam itu sembahyang sambil duduk, kamu semua kena duduk. Kan dia kata tadi, kita baca dah tadi. Apa cerita? Jadi Imam Bukhari buat tajuk ni menarik lah. Dia nak bincang lah. Baik, kita tengok. Kalau tak bincang ni tak nampak kelebihan Bukhari. Semata-mata hadis ni ada belakang dalam kitab mana-mana pun. Ada belakang ni. Hadis pertama pun ada juga, hadis kedua, ketiga pun ada juga. Semua ada. Yang menariknya tajuk bab dia. Daripada tajuk bab tu kita faham, nampak dia bincang tentang macam-macam pendapat ulama. Bukan pendapat dia seorang sebenarnya. Lepas dia bagi pendapat dia jadi cila-cila. Cuma kita kena perhati. Kalau kita tak perhati, tak tahu pendapat dia macam mana, mazhab dia macam mana dalam masalah ni. Masalah ni sebab khilaf banyak ni. Kenapa hadis lagi macam ni tapi ada yang tidak ikut? Imam-imam mazhab kemudian pun imam duduk, makmum berdiri. Kenapa? Ni hadis ni.
Lepas tu ada hadis Nabi suruh duduk kalau imam duduk. Apa cerita? Dia nak cerita, dia nak bahas ini. Baik. 1401 nota ni kan, tengok sini. Tajuk bab ini adalah sebahagian daripada hadis kedua dan ketiga yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah bab ini, iaitu hadis 688, 689 kita baca tadi. Ini sebahagian, bukan semua sekali hadis. Itu cara Imam Bukhari. Dia kadang-kadang dia nak buat bab tu, dia ambil hadis. Lafaz hadis itulah yang menjadi tajuk dia. Lepas tu dia adalah sana sini dia buat tu. Dia bukan buat sendiri tajuk tu. Tajuk tu adalah sebahagian daripada hadis. Tujuan diadakan tajuk bab ini, apa tujuan dia? Jadi kita kena tahu. Walaupun sependek-pendek tajuk bab Imam Bukhari, sepatah pun kita kena tahu apa tujuan dia. 2 patah kena tahu apa tujuan dia. Apalagi kalau banyak, kena tahu tujuan. Tujuan diadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan bahawa mengikut imam berarti makmum haruslah mengikut imamnya pada segala perbuatannya dalam solat. Itu makna mengikut imam tu. Baik pada takbir-takbirnya, atau pada rukuk, sujud, berdiri, duduk, bacaan dan lain-lain. Kena ikut imam. Ia tidak boleh mendahului imam. Tak boleh. Menyalahinya, buat tak serupa. Menyalahinya tu buat tak serupa dengan imam. Dan melakukan serentak bersama-samanya. Jadi serentak. Tak boleh. Bukan begitu. Walaupun masih sah lagi. Boleh lagi. Tapi bukan Nabi suruh lagu tu. Wa idza raka'a farka'u. Fa. Bukan farka'u ma'ahu. Bukan farka'u ma'ahu. Sekali dengan dia tu. Ada farka'u. Farka'u maknanya kamu terus. Bila dia rokok, kamu ikut dia. Ikut. Bukan sekali betul. Sebab sekali betul tu kadang-kadang jadi mendahului dia. Tu tak sah. Mendahului tak sah ke mana-mana pun. Sekali pun tak sah juga. Semoleknya biar dia dahulu sikit. Kadang-kadang kalau kita mendahului dia, siapa tak sah semuanya. Jangan main-main. Setengah-setengah tepat tu. Setengah-setengah tepat tu. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan makmum dikehendaki membaca atau melakukan sesuatu yang lain daripada apa yang dibaca dan dilakukan oleh imam. Itu kecuali. Kalau tidak, hukum asalnya, kedudukan asalnya, solat berjamaah itu makmum kena ikut imam. Itu pada dasarnya. Jadi adalah beberapa kes yang terkecuali, kena ada dalil. Kalau ada dalil, memang kita buat tak serupa pun tak apa. Setengah dalil tu sepakat. Setengah tu sepakat kata kena buat tak serupa. Setengah tu kata kena buat tak serupa. Setengah dalil tu memang sepakat. Setengah dalil tu tidak sepakat. Ada ni kata buat tak serupa. Ada ni pula kata kena buat serupa juga dengan dia. Itu kena tahulah. Hak khilaf apa semua tu kena tahu. Siapa yang kata begini, siapa yang kata begini. Dan Imam Bukhari kut mana? Dia sendiri tu kut mana? Baik. Antara masalah yang terkecuali daripada peraturan yang asal itu ialah, ini termasuk dalam hak kecuali. Antara, ya, ingat tu antara. Kalau dalam bahasa Arab min tu min litab'id, makna bukan semua sekali hak disebut ni, ada juga yang tak sebut ni. Itu antaranya. Satu, apabila imam bersembahyang sambil duduk kerana sesuatu keuzuran, makmum yang mampu berdiri tidak perlu duduk. Ni tak serupa dah ni. Tak termasuk dalam hadis tadi tu. Hak tajuk tadi. Liyuktamma bihi, untuk diikuti atau supaya diikuti, tak termasuk. Tapi adakah sepakat ni? Tak sepakat. Sepakat ijma' ulama. Tak ijma'. Ada khilaf. Berhubung dengan masalah ini terdapat 2 peristiwa. Yang ni imam duduk, makmum di belakang dia ikut imam tu. Ada 2 peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Jadi itu jadi panduan. Itulah yang menyebabkan jadi ada khilaf apa tu?
Sebab berlaku 2 kali. Pertama, pada tahun ke-5 Hijrah. Apa yang berlaku pada peristiwa itulah yang digambarkan dalam hadis 688 dan 689. Hadis itu menggambarkan peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah pada tahun yang ke-5. Dia jatuh daripada kuda dia. Jatuh daripada kuda dia. Boleh jatuh juga ni Nabi ni. Boleh sakit juga, boleh geliak juga. Lepas tu kuda tu Nabi buat mana? Nabi sembelih ke mana? Tu cerita lain pula kan. Tak apalah, tengoklah kita bincang. Adakah dia buat seperti Nabi Sulaiman tu habis sembelih? Kuda dia. Ya, kau sembelihnya. Tu cerita lain pula kan. Tapi setengah-setengah ulama tu sebut gitulah dalam setengah-setengah tafsir. Habis yang sembelih untuk dia. Apa dia kuda dia tu? Nabi Sulaiman. Pak Nabi kita buat kanan. Ni. Dia tidak sembelih. Binatang. Bukan boleh buat kira dengan dia. Tak boleh nak pelepah dendam kita nak seksa dia, tak ada. Nabi tak buat gitu. Keduanya, pada tahun ke-11 Hijrah, ketika sakit yang membawa baginda kepada kewafatan. Lepas sakit itu dia mati. Apa yang berlaku pada peristiwa itulah yang digambarkan dalam hadis 687. Mana hadis yang pertama hari ni, di bawah bab ni, menurut jumhur ulama, dalam keadaan imam bersalat sambil duduk, makmum yang mampu berdiri tidak boleh duduk. Ini jumhur ulama. Kita tahu sini. Amalan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi dalilnya. Dan ia memansuhkan. Jadi hadis yang pertama ni memansuhkan. Atau mana ada ulama kata mansuh, ada ulama kata tidak mansuh. Dia mengkhususkan arahan baginda supaya duduk yang diberikan pada tahun ke-5 Hijrah. Kita baca dalam 2 hadis yang kemudian tadi. Sama ada 2 hadis itu dan hadis-hadis seumpamanya dimansuhkan atau dikhususkan. Makna tidak boleh kita pakai seumum-umumnya. Makna kena tahu ada beberapa perkara yang terkecuali daripada hukum umum itu. Dalam istilah usul fiqhnya dia panggil umum makhsus atau am makhsus. Mana satu dalil yang zahirnya nampak umum. Nabi kata suruh imam itu dilantik supaya diikuti. Ikutlah. Dia duduk. Dia buat ganda dia salah pun kita tahu pula dia. Itu kan kalau dia salah pun kita tahu dia juga kan. Apakah dia duduk? Duduk. Zahirnya. Adakah begitu? Kalau kita tengok berdasarkan hadis yang pertama hari ini di bawah bab ni dah Nabi semayang sambil duduk, makmum alik belakang, sahabat-sahabat duduk diri belakang. Termasuk Abu Bakar. Tak ada duduk. Sedangkan tahun ke-5 dia suruh duduk. Hadis tu 2 hadis. Hak kemudian tu kita dah baca dah tadi. Dia suruh duduk. Jadi maknanya sama ada kita kata 2 hadis yang terakhir tadi di bawah bab ini, atau hadis-hadis seumpamanya dimansuhkan. Kita kata begitu. Memang ada ulama kata begitulah. Atau kita kata hadis itu hadis am makhsus. Itu istilah. Atau umum makhsus. Itulah sebabnya Imam Bukhari mendahulukan huraian tajuk bab dengan katanya, dia mendahulukan huraian tajuk bab. Tajuk babnya tadi satu, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Itu tajuk bab, kena faham. Lepas tu dia menghuraikan tajuk bab tu mula-mula sekali dia sebut apa? Dia sebut apa? Tu kena ambil kira tu. Ulama ambil kira semua tu. Apa dia sebut ni dulu? Dia terus sebut hak ni. Hak ni dia letak nombor 2. Hak ni dia letak nombor 3. Seseorangnya dia fikir belaka tu setiap nak letak tu. Bukan saja-saja letak tu. Sebab itulah sebabnya Imam Bukhari mendahulukan huraian tajuk bab dengan katanya Nabi SAW bersembahyang mengimami orang ramai sambil duduk semasa sakit yang membawanya kepada kewafatan. Dia sebut ringkas gitu ya. Ni hadis Aisyah. Hak mula-mula di bawah bab ni lah. Ni nak rakyat ni. Cuba perhati ni kan. Ni
Ni tajuk bab. Ni orang panggil tajuk bab ke-51 ni. Di bawah tajuk bab ni, dia bukan mari hadis hak 3 tadi tu selalu dah. Dia sebut gini, cuba perhati ni. Ni. Wa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi bin nas wa huwa jalisun. Nabi sallallahu alaihi hak kita duduk bincang saat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang mengimami orang ramai sambil duduk semasa sakitnya yang membawa kewafatan baginda. Itu dia ringkas sebab hadis tu panjang. Dia nak ayatnya, cuba membaca lagi hadis tu. Ni cara Imam Bukhari. Cuba membaca lagi hadis. Bila kita baca, kita akan dapat buat kesimpulan. Sedangkan orang ramai menjadi makmum di belakang baginda dengan bersembahyang sambil berdiri. Tidakkah begitu kalau baca hadis tu? Nabi sembahyang sambil duduk, makmum sembahyang sambil berdiri. Baik. Sekarang ni di mana letaknya imam itu dilantik supaya diikuti itu? Sudah tidak diikuti jawabnya. Apa tidak diikutinya? Tidakkah Nabi suruh ikut? Jawab kata kena menyalahi imam ni, boleh menyalahi imam, bahkan kena menyalahi imam. Sebab kita mampu berdiri, dia tak berdiri itu sebab dia tidak mampu, sebab dia uzur. Jadi hak mampu berdiri kena berdirilah. Sebab sembahyang fardu ni kalau mampu berdiri tak boleh duduk. Sembahyang sunat lain cerita, sembahyang fardu tak boleh, dia berbeza. Kalau sembahyang fardu tak boleh tak menghadap kiblat kursi gitu. Sembahyang sunat kan, sambil berjalan, sambil naik kenderaan, boleh tak menghadap kiblat pun boleh, tak boleh. Dia kena turun sebab selagi boleh lah. Tapi kalau duduk tak kapal terbang nak turun mana dah kita. Itulah cerita lah. Dia ada hukum-hukumnya suku pula tu. Jadi mereka kata hak tu mansuh lah. Ataupun hak Nabi sebut itu pada dasarnya, umumnya, bila kita mengikut imam ni kita ikutlah. Tetapi ada beberapa perkara yang terkecuali, tak perlu ikut sebab ada hadis yang lain, ada dalil. Sebab tu kata kalau ada dalil tak apa, kalau tak ada dalil tak boleh. Jadi ulama-ulama yang kata imam duduk kita berdiri sebab ada dalil lah. Dalilnya mana? Imam Bukhari hadis yang pertama di bawah bab ni, itu dalilnya. Imam Ahmad cuba baik, Imam Ahmad cuba menjamakkan. Maknanya saat ni kata mansukh ni, bukan semua ulama. Ni hukum mansukh yang tidak disepakati. Ada hukum mansukh yang disepakati. Ijma', tak ada khilaf. Semua orang tahu dulu suatu ketika dan Nabi sendiri dengan sahabat-sahabat dia menghadap kepada Baitul Maqdis. Apa bolehkah kita, oleh kerana ada hadis kan banyak dalam Quran, pada isyarat juga sebut menghadap kepada Baitul Maqdis itu. Jadi kita nak try sekali dah, atau beberapa kali nak ikut sunnah Nabi. Tidak jadi sunnah dah kalau sudah masuk. Dah sepakat dah tu. Bukan sepakat saja, ittifaq saja, ijma'. Ijma'. Tak ada khilaf. Sekarang ni daripada selepas fa'aina ma tuwal wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Selepas daripada itu tak boleh dah. Nabi sendiri dengan sahabat-sahabat dia ada pada masa tu, dan selepas dia sampai kiamat tak boleh, kena menghadap kepada Baitillah dah, syatra. Bukan mesti ada Kaabah tu, Masjidil Haram tu. Kalau tak ada, wal'iyadhu billah, minta jauh, tak tahulah lagu mana. Ya dia tidak sebut tu. Duduk mana pun kata kamu kena hadapkan muka kamu, diri kamu ke arahnya, arah. Ada Kaabah ke tak ada Kaabah ke, kena ngadap ke tu semacam. Itu maksudnya. Arah. Tak ada ke boleh jadi ke? Tak ada. Tak tahu. Hikmat Tuhan. Berdasarkan hadis ada. Akan datang akan ada sebelum kiamat. Kaabah tu diroboh. Bila roboh tak ada lah kan. Lepas ketika tu orang sembahyang nak ngadap ke mana? Arah Kaabah. Tetap di situ. Jadi hak dulu Nabi sembahyang banyak kali juga. Lama juga. Dalam 17 bulan juga. Menghadap kepada Baitul Maqdis tu. Kalau kita nak buat sehari tak boleh ke? Tak boleh.
Itu benda kena faham. Itu sudah mansuh, sepakat, ijma' bahkan. Tapi kalau hak ni, kata kalau imam duduk, Nabi kata kamu duduklah juga. Adakah hak tu mansuh? Semua kata mansuh? Tak. Imam Ahmad kata tidak mansuh. Ni contoh. Sebab itu dia cuba jamak. Cuba jamak ni cuba pakai kedua lah. Kalau kata mansuh tak boleh pakai kedua lah. So je lah kena pakai. Imam Ahmad tidak begitu. Jadi makna masalah ni masalah khilaf. Masalah khilaf. Pak Imam Bukhari duduk di mana? Duduk balik jumhur ulama dalam masalah. Iaitu imam kerana keuzuran dia duduk, kita tidak uzur, kita boleh berdiri, kita tak boleh duduk. Salah duduk. Salah. Imam Bukhari berkata. Lepas tu Imam Ahmad tidak tunggu dia. Tuk guru pun tak mesti tunggu. Tuk guru pun. Sebab tu kalau kita tengok terbuka sangat imam-imam kita dulu. Tidak serupa sekarang ni. Kau nak tutup. Kau spek. Susah juga lagu tu. Pahak ramai ni. Lepas orang kuih. Lama-lama tinggal sikit ahli sunnah. Ni penyakit juga ni. Penyakit tu bagi saya tu. Ujian Tuhan kepada kita ni. Tuhan nak tengok. Setara mana. Nak tengok. Kita nak agak apa? Dia nak tengok. Mana-mana pandai tu dia nak agak apa? Mana-mana ada kuasa tu dia nak agak apa? Mana-mana ada akal pelajar-pelajar tu dia nak ikut mana? Tuhan nak uji kita lah. Tak apalah, waktu tu cerita lain kan. Tapi nak rayaknya Imam Bukhari ni dengan Imam Ahmad ni, Imam Ahmad tu guru dia. Mazhab sendiri. Tak ikut tu guru dia. Imam Ahmad ni anak murid Imam Syafi'i. Tak turut juga. Bahkan buka mazhab sendiri lah. Buka mazhab sendiri tak banyak benar lah. Tak serupa. Hak ni pun Imam Syafi'i serupa dengan jumhur ulama. Mana kalau tu imam tu duduk kerana uzur, makmum berdiri. Sebab dia mampu berdiri. Imam Syafi'i kata begitu. Imam Ahmad tu tak. Imam Ahmad kata kalau imam duduk lah. Cuba tengok. Cuma Imam Ahmad cuba pakai kedua-dua. Jangan kita tahu selalu hadis ni. Tengok dulu, takut boleh pakai ke mana-mana. Dia cara dia tu. Itu. Lepas tu orang hak tahu selalu tu kira tak saya ke? Dah, saya juga. Cara dia fikir dia nampak gitu. Itu ijtihad. Imam Ahmad kata kalau kita pakai kedua-dua hadis tu comel kan, kita tak payah kata mansuh. Dia katakan, cuba perhati. Imam Ahmad cuba menjamakkan kedua-dua hadis di bawah bab ini. Jamak tu maksudnya pakai kedua lah. Bagi beliau, dalam keadaan imam bersembahyang sambil duduk kerana keuzuran dari awal sembahyang lagi, para makmum hendaklah bersembahyang sambil duduk juga. Kalau imam tu daripada awal lagi memang kerana uzur, dia start tu Allah Akbar takbiratul ihram tu dalam keadaan duduk dah. Keadaan tu makmum kena duduk, kata dia. Walaupun mereka mampu berdiri, itu dia kata. Dalam keadaan imam bersembahyang sambil duduk di pertengahan solat pula, dia start berdiri. Imam tu start takbir tadi berdiri, lepas tu jadi tak cakap. Uzur, tak boleh nak berdiri, nak rebah. Duduk. Hak lagu ni Imam Ahmad kata makmum tak payah tu. Makmum tetap berdiri. Sebab apa? Di tengah dia kata. Bukan daripada awal. Aku tu. Cuba kita perhati hadis ni. Hadis hak di akhir hayat Nabi tu di tengah tu. Ini mengikut pandangan Imam Ahmad lah. Di tengah tu. Sebab Nabi mari tu semayang dah, saya nak bakas tak dah. Jadi mari Nabi sambung tengah. Bila tengah, sebab tu dia kata makmum tak turut duduk. Sebab dia berlaku di tengah, bukan di awal. Ada pun hak tahu kelima tu, memang dia pada awal lagi dia duduk. Sebab tu dia suruh duduk. Sebab dia start daripada awal lagi sambil duduk. Imam Ahmad faham gitu. Soal kita setuju ke tidak setuju ke dengan pendapat dia, itu cerita lain. Terpulang lah tu. Terbuka. Tetapi kita nak tahulah apa dia kata gitu, apa alasan dia. Itu alasan dia. Kita kata dia tahu mana lah kata Nabi royak ke? Tak ada royak mana-mana. Itulah orang panggil ijtihad. Dia ijtihad. Tak ada royak. Padahal mau yang buat lagu tu Nabi royak kan juga. Kalau dia kata gitu dah. Tengah-tengah juga kita.
Sama ya, sama. Sama. Dalam keadaan di pertengahan pula makmum yang mampu berdiri hendaklah bersemayam sambil berdiri. Alasan beliau ialah dalam peristiwa salat pada tahun kelima itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana uzur dari awal lagi telah bersemayam sambil duduk. Sedangkan dalam peristiwa salat bersama Abu Bakar di akhir hayat baginda pula, duduknya baginda adalah ketika salat sedang berlangsung. Abu Bakar memulakannya dengan berdiri. Abu Bakar start tu dengan berdiri. Jadi hak berlaku duduk tu di tengah. Sama ada Abu Bakar sendiri kau tahu Nabi tak kira. Nabi sendiri kau tahu Abu Bakar tak kira. Di sini sambung tu kira serupa imam yang sama. Sambung. Tidak kata Nabi mari itu tak semula pula. Dah sambung. Baik, kita tengok. Bagi Imam Malik, seseorang yang uzur sehingga tidak dapat berdiri tidak boleh menjadi imam kepada orang-orang yang mampu berdiri. Dulu lagi dia kata tak boleh. Pula dia kata tak boleh jadi imam dulu lagi lah. Apa yang nak jadi imam? Dah tahu dah kita uzur. Tak boleh duduk berdiri. Tak boleh. Sebab sembahyang fardu ni berat besar. Kena jaga lebih daripada sembahyang sunat. Semua yang mampu berdiri pula hendaklah bersembahyang fardu sambil berdiri. Tidak kira ia imam, hak mampu berdiri, makmum atau seorang diri. Hak mampu berdiri kena berdiri. Itu kedudukan sembahyang fardu. Imam Malik kata. Lepas tu kalau nak jadi tu imam tak boleh dulu lagi. Tu Nabi khusus dengan dia kata dia. Pula dia bagi kota. Itu ijtihad dia. Khusus dengan dia. Orang lain tak boleh. Dia kan istimewa banyak perkara kan. Jadi kita kena faham lah. Tak boleh. Apa yang tersebut di dalam hadis di bawah bab ke-51 ini khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Supaya orang lain tak boleh. Tu imam duduk tengah molek-molek mari. Kita nak pergi ke dia. Boleh orang lain? Tak boleh kan? Itu khusus dengan Nabi juga dia kata. Tidak khusus dengan Nabi. Khusus dengan Nabi. Orang lain tak boleh buat lah ni. Tak usah buat. Tidak kau tu khusus dengan Nabi? Ni pun khusus dengan Nabi juga. Imam Malik ni kan kena tahu kaedah dia. Kaedah penting dia tu. Banyak perkara kan. Khilaf orang kata dia pak bagi situ. Banyak kes. Dia kata ni khusus dengan Nabi. Itu cara Imam Malik. Sehingga kita boleh buat kaedah. Boleh buat kaedah. Kaedah mengembalikan, mengatakan ini khusus dengan Nabi. Banyak benda dalam mazhab Malik. Dia tidak seperti mazhab lain. Antaranya ni. Baik. Itu yang pertama. Jadi menyalahi imam mana di sisi jumhur ulama. Bukan di sisi Imam Malik tak boleh lah. Bukan di sisi Imam Ahmad sebab Imam Ahmad lagu lari kata dia. Di sisi jumhur ulama makmum boleh menyalahi imam. Dalam keadaan imam uzur tak boleh berdiri, dia sembahyang sambil duduk, makmum tidak sembahyang sambil duduk, sebaliknya berdiri. Kata serupa tu boleh tidak menyerupai imam. Ini termasuk kes terkecuali. Terkecuali daripada umum. Hak kebanyakannya tak boleh lah. Tapi hak ni boleh mengikut jumhur ulama. Bukan semua ulama. Imam Bukhari pun lagu tu. Kita tahu mana Imam Bukhari lagu tu. Imam Bukhari rakyat kau. Mazhab aku gitu. Sebab tu kena ngaji. Ngaji tahu. Kalau ngaji tahu. Imam Bukhari buat mari tu. Ulama faham mana? Ya Imam Bukhari ni mazhab dia gitu. Lepas pada tajuk bab dia buat mari hak mana dulu? Dia buat mari Nabi. Hak ni lah hadis Aisyah nombor 1. Hadis Aisyah dulu dia buat mari. Bukan hak dua lagi hak suruh ikut imam sambil duduk, sembahyang sambil duduk, kamu yang duduk. Tu dia letak kemudian. Dia letak dulu hadis Aisyah. Lepas tu dalam tajuk bab, di bawah tajuk tu mula-mula sekali dia ambil sebahagian daripada hadis Aisyah. Ataupun hadis orang-orang lain yang ceritakan peristiwa yang sama lah. Nabi sembahyang sambil duduk, makmum sambil berdiri. Itu menunjukkan dia pilih tu. Payah juga tu. Dia tidak payah. Tapi bacalah dalam syarah-syarah Sahih Bukhari. Baca. Mana-mana cerdik tu. Pensyarah tu luar biasa. Saja. Semua kata lagu tu. Maknanya mereka faham. Lepas tu kita kata, payah tu nak faham lagu tu. Kita tak berapa nampak kita tu dah. Begini kita ngakulah senang dah. Kita tidak ahli dia. Gitu ya senang.
Supaya kawan tu dah. Oh, tepuk dahi. Tepuk pohon dah. Baca sajuk dah. Kawan tu sajuk. Dia jui. Oh, kawan ni dengar, aku baca tak ada gapo pun. Dia begitu mau jerit dengar dah. Oh, naik angin melompat dengar. Sini kita tak tengok gitu. Kalau orang Arab, orang bangsa-bangsa alik sana, Pakistan, India, tidak lagu tu, dia lompat naik ni. Dia lompat naik. Gisiung orang tu. Gisiung, dakak. Pelik lah kita tengok kan. Dia pasti emosional. Orang kita ni, dia ada cara kita, ada kelebihan kita. Senyap, senyap pun dia buat kerja. Dia tu jenis gitu. Bahaya kan lah. Jadi, kita kena anggap kita tak erti lah. Gitu lah. Kita tak erti tentang sajuk. Tak tahu titik, tak tahu komam mana ni sajuk. Kan? Tapi dia baca kena cara tu. Oh ni pendek, oh ni panjang lah. Kok mana? Siapa jerit pun ada. Siapa terharu. Tepuk-tepuk dahi, tepuk-tepuk pohon. Oh. Jeliranya ada. Tapi apa? Semua orang lagu tu kan? Oh tidak. Begitulah juga. Ini pun dia satu kesenian juga. Mengaji Bukhari ni bukan mengaji ilmu saja sebenarnya. Mengaji seni. Seni menilai hadis tu. Dan daripada situ kita tahu Imam Bukhari ni kok mana. Dia rakyat tak ada, dia tak ada rakyat. Tapi apa ulama yang faham gitu? Apa yang faham gitu? Dan Imam Bukhari ni kadang-kadang banyak perkara dia serupa dengan jumhur ulama juga. Jumhur. Tapi banyak juga dia tidak serupa dengan jumhur. Seperti orang-orang lain lah. Imam Ahmad sekarang ni serupa dengan jumhur. Tak. Dia minoriti tu, nak kira tu. Jadi masalah kadang-kadang serupa dengan jumhur, majoriti, kadang-kadang tak serupa, termasuk dalam minoriti itu perkara biasa bagi orang ngaji hadis. Tak ada pelik. Tak boleh kita kata kalau minoriti kat lemah selalu. Tak, tidak begitu. Dan kita kena hormat belaka lah, kena hormat. Yang kedua, menurut jumhur ulama, imam ketika bangun daripada rukuk hanya mengucapkan tasmi', orang panggil Sami'allahu liman hamidah sahaja. Ni jumhur ni. Maknanya hak kita duduk pakar ni ramai-ramai mazhab Syafi'i ni baca kedua tu kan, sebut kedua, makmum pun sebut dua, imam pun sebut. Tidak jumhur tu. Cuma kita tak tahu. Tu ialah kita tak tahu. Hak sebenarnya tidak jumhur. Hak jumhurnya imam sahaja kata Sami'allahu liman hamidah bila bangun daripada rukuk. Dia kata tu, Rabbana lakal hamd, dia tak kata Rabbana lakal hamd, ni makmum kata. Makmum saja. Makmum tak kata Sami'allahu liman hamidah. Tadi kita baca dah hadis. Ada lagu tu. Itu jumhur ulama. Jadi bagi orang yang kata tak serupa kan, imam kata Sami'allahu liman hamidah, kita kata Rabbana lakal hamd. Kita tak sebut Sami'allahu liman hamidah. Tidak kata serupa tu. Tak serupa tak apa, sebab ada dalil sini. Nabi sendiri kata, bila imam kata Sami'allahu liman hamidah, kamu kata Rabbana walakal hamd. Tadi ada ke hadis? Nabi tidak suruh kamu kata serupa dia. Kata. Dah. Kamu pun katalah Sami'allahu liman hamidah juga. Lepas tu kamu kata pula Rabbana walakal hamd. Adakah dia kata begitu? Dah. Ni termasuk dalam hak tak apa tak serupa dengan imam. Dan ini mengikut jumhur ulama. Adapun hak kata baca kedua tu imam baca kedua, makmum baca, itu tidak jumhur. Walaupun khilaf, tapi hak kata kena baca kedua, itu makna dia ikut imam sepenuhnya. Apa dia baca kedua? Sebab Nabi katakan suruh ikut imam. Ikut imam baca, pun ikutlah. Dia bagi ikut tu. Jadi imam kata Sami'allahu liman hamidah. Ada pun dia katakan Nabi bagi dah tu untuk imam ni, untuk makmum ni, masing-masing lah. Tapi kita kena tahulah, jumhur kata imam Sami'allahu liman hamidah sahaja. Makmum kata Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, boleh belaka, tak ada masalah. Hak tu makmum sahaja, tu imam tak baca hak tu. Bermakna mengikut pendapat jumhur ni menyalahi lah. Menyalahi tu boleh ke? Boleh. Apa sebab? Ada dalil. Tu je. Tu je benar. Pas semua ke tidak mengikut imam tak serupa dengan dia? Tidak semua. Tidak sepakat. Macam Imam Syafi'i, dia ikut imam serupa. Imam baca Sami'allahu liman hamidah, dan imam juga baca
Rabbana lakal hamd. Makmum pun baca lagu tu juga. Itu makna serupa. Tidak serupa. Dalilnya ialah pembahagian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdasarkan sabda baginda di dalam hadis 689 di bawah bab ini. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dan apabila yakni imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah pula, maka kamu ucapkanlah rabbana walakal hamd. Makna bagi situ. Mungkin kita kata. Tadi tidak kata hadis ni kan, hadis 689, 688 ni mansuh dah. Dah mansuh apa? Pakai pula jumhur. Tadi kan jumhur kata itu, tapi dia tidak semua kata mansuhnya. Ada kata umum maksus. Ada yang kata mansuh. Baik, kalau kita nak pukul lah, kita nak kata kepada orang yang kata mansuh tadi. Tadi dia mau kata mansuh. Hadis-hadis tu dimansuhkan oleh hadis Aisyah. Hadis-hadis seumpamanya yang menyatakan Nabi di akhir hayatnya sembahyang sambil duduk, makmum sambil berdiri. Itulah nasikh dia. Hak tahu kelima tu mansuh nama dia. Kalau kita kata begitu, lagu mana pula pakar hak mansuh ni? Itu kena faham. Itu yang pergi kepada usul fiqh pula. Kalau orang belajar usul fiqh, dia tahu sesuatu hadis kadang-kadang bila dikatakan mansuh tu, dia tidak semesti semua sekali mansuh. Itu perbahasan itu. Dia ada tajuk khusus itu. Kadang-kadang yang dikata mansuh tu sebahagian daripadanya, bukan semua. Ada sebahagiannya boleh pakai lagi, tidak mansuh. Itu satu kaedah juga tu. Dalam usul fiqh mazhab mana pun dia ada tu. Dia tidak semua mansuh. Bahagian-bahagian tertentu sahaja mansuh. Jangan kita ingat bila kata mansuh semua kandungan hadis tu mansuh berlaku. Jangan ingat gitu. Jadi jumhur pakai hadis tu lah ni. Sebab jadi dia pakai hadis lagi. Hadis ni lagi. Dan bagi Imam Ahmad tak ada masalah lah. Tadi kan kita kata Imam Ahmad tak ada masalah. Sebab dia kata hadis itu tidak masuk. Bila tidak masuk, boleh pakai belakang. Bukan bahagian ni saja boleh pakai. Semua boleh pakai belakang. Jadi dalam masalah nak menentukan gini-gini kan, cuba kita tengok. Bukan senang. Dia kena memang mujtahid sungguh lah. Baru dia rapat gini kaedah tu. Dia tak lari. Kalau kita baca di dalam usul fiqh, kita akan bertemu. Apa kita kata orang ni dah kata hadis tu mansuh dah. Tadi. Lepas tu dia duduk pakai pula. Dah mansuh kan kita tak boleh pakai lah. Jawabnya, tidak semestinya sesuatu nas yang mansuh tu semuanya mansuh. Semua bahagian daripadanya mansuh. Ada yang tidak mansuh. Apa bukti? Bukti tu ya. Sebab tu dia kajian Quran dan Sunnah ni meliputi semua. Meliputi. Apa sebab dia kata tidak masuk semua? Apa bukti? Ni dia faham pula lah. Faham pula lah. Baik. Menurut Imam Syafi'i, imam dan makmum mengumpulkan kedua-dua zikir itu. Imam pembaca kedua, makmum pembaca kedua. Jadi berdasarkan fahaman beliau, makmum tetap mengikut imam dalam mengumpulkan kedua-dua zikir tersebut. Dia tidak menyalahi di situ. Kalau mengikut pendapat Syafi'i. Sementara mengikut fahaman jumhur pula, ini juga termasuk dalam perkara yang dikecualikan makmum mengikut imam. Termasuk. Kalau tak serupa pun tak apa. Tadi pada perbuatan. Tu imam duduk, makmum berdiri. Perbuatan. Tak ikut, tak serupa. Tak apa. Ni perkataan pula. Ucapan pula. Tak serupa. Tak apa juga. Ada yang dikecualikan. Yang ketiga, para ulama berbeza pendapat tentang kewajiban membaca, kewajiban atau kewajiban, tak apalah tu kan, jadi Melayu tu kan, membaca Fatihah. Padahal Arabnya wajib. Jadi kewajiban lah kita kata dah. Ikutlah tu, orang faham kan, asal faham tak apalah. Tentang kewajiban atau kewajiban membaca Fatihah kepada makmum. Ni kalau kita semaya beriman ni, makmum ni wajib ke tidak baca Fatihah? Khilaf tu. Menurut jumhur ulama, tidak wajib. Ni jumhur ni. Tidak wajib ni jumhur. Pahak baca juga tu. Tidak jumhur. Tak boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Cuma kena tahulah. Tidak jumhur. Ni jumhur.
Lepas tu kalau adalah seseorang nak ikut jumhur, termasuklah saya, salah kah? Saya kalau semaya di belakang imam tak baca. Dengar lah. Kita semaya seorang kena baca lah Fatihah. Wajib. Tak sah semaya. Tapi kalau berimam, sah. Imam baca tu. Banyak ada. Tu kita bincang semula. Tu kan. Terutamanya kalau semaya jahriyah. Semaya derah. Tu imam baca derah. Tu lagi ramai lagi. Kalau baca kohar pun begitu juga. Sebab imam banyak perkara dia tanggung hak kita baca. Dia tanggung makmum. Tidakkah kalau kita pergi kita dah rokok, kita tak ada baca Fatihah? Lepas tu kan? Siapa dia tanggung? Tu imam kan tanggung. Kalau kata tak sah semacam, tak sah lah kita. Apa kita tak ada baca pun dah baca macam dah. Nak baca semacam tu dah lepas 2 rukun pula tak sah pula semayang dah. Setengah-setengah ulama tu kata sah rukun pun tak sah dah. Jauh. Beza daripada imam ni. Di belakang daripada imam ni. Kalau Syafi'i kata 2 rukun. Nak habis Fatihah tu dengan tartil molek kat dah. Payah kan. Sedangkan kita pergi dia rokok, nak rokok tadi. Tak ada baca. Kita tak ada baca nak kira kan? Sebab tu imam. Sebab tu Nabi hadis lain kata tu al-imamu dhamin. Apa makna al-imamu dhamin? Imam ini penanggung, penjamin. Penjamin itu penanggung lah. Dia jom tanggung, dia tolong tanggung hak kita tak ada. Besar imam ni. Kedudukan besar. Cuba dengar, cuba tengok ni kan. Ni jumhur ulama hak tak baca tu. Tapi kalau kita terbuka tak ada apa satu, saya kata tak, kalau orang baca tak ada apa satu, kita boleh buat imam dia, tak ada apa pun. Pendapat dia berbeza, tak jadi masalah tu. Tak perlu jadi berasa tak sedap hati ke apa. Dah tak ada. Support je. Menurut jumhur ulama tidak wajib, malah dilarang. Terutamanya dalam solat jahriyah. Solat jahriyah ni baca derah lah. Macam maghrib, isyak, subuh, baca derah tu. Dalil mereka ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada dalil. Jadi buat tak serupa imam baca betul, kita tak baca. Jadi makna buat tak serupa tu dengan imam tu dari segi bacaan. Lepas tu tak apa kau? Tak apa. Apa sebab? Ada dalil. Dia ada dalil tak lain selalu. Mana dalilnya? Wa idza qara'a fa ansitu. Ni Nabi kata. Ni dia sebut ni pasal tu imam ni. Bermaksud dan apabila ia, siapa ia tu? Imam membaca, kamu hendaklah diam. Lepas tu orang Syafi'i kata kena baca juga tu, dia takwil lah. Dia takwil lah ke mana? Ketika tu imam tu duduk baca Fatihah tu, mu jangan baca. Tapi mu baca selepas tu. Baca juga dia kata. Dan Nabi lagi jangan baca. Mu duduk dia. Kalau lagu tu baca juga, dia tu kata. Tak, kita tidak baca sekali dengan tu imam, kita baca lepas dia. Lepas tu imam. Lepas tu imam tak baca apa-apa dah. Baca kan surah, nak perhati mana surah tu imam dia baca, kita nak baca suku pula dia. Dia betul. Sebab tu kena dia. Sebab tu Nabi suruh dia dengarlah untuk imam baca tu. Jadi ada yang kata itu kalau semaya jahriyah. Kalau semaya sirriyah, orang panggil baca qahar tu, kita bacalah. Sebab muka kita tak dengar dia baca ke dia. Nak perhati makna dia baca pun tak dengar. Ada juga yang berpendapat begitu. Tapi kalau kita dengar, kita duduk baca macam kita duduk berebut lah dengan dia, duduk berlawan. Supaya orang duduk berebut, Allahu Akbar. Satu masalah juga. Kadang-kadang pekoh ni dah. Allahu Akbar tu, Allah Maha Besar kata. Belah-belah tu nak atur tu. Nak atur niat. Sahaja aku semaya dah. Sekian-sekian dah mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Macam mana nak bagi dua-dua tu? Lepas tu pula antara A dengan Ra kena masuk. Kalau tubik tak boleh. Payah tu kalau lagu tu kan. Kalau dulu sikit adalah kata boleh kan. Tapi ada juga kata tak boleh. Kena antara tu. Bayar kan. Payah lagu mana, setara mana payah. Pening. Sebab itulah kita ngaji hadis. Orang ngaji hadis dia lebih terbuka benda-benda gitu. Tak ada susah. Tapi kalau ngaji betul ada orang kata belajar senang sikit dah kita payah kadang-kadang orang aku sana lah. Pak kita nak buat lain kita tak reti dah, tak ngaji. Tak tahu dah, tak yakin. Nak buat hak tu juga, hak tu ya jadi ramai was-was tempat kita ni. Tahu ke apa sebabnya?
Itulah sebabnya. Cuba kalau ambil orang lain, terutamanya sekolah jadi hilanglah masalah orang was-was tu. Selesailah masalah dia. Negak daripada mandi junub tu lagi dah masalahnya. Lepas tu niat pula nak masuk. Cuba terbayangkan orang was-was. Sebab gini saya tengok sendiri orang was-was ni. Waktu ikut lagu tu Allah kesian lah tengok. Dia tak boleh ambil air semaya di apa nama ni paik ni, tak boleh. Tak mari niat kan. Mari niat ketika masuk sini lah. Sini kita masuk dah tak masuk niat dah. Sini. Tak boleh kita start mula. Niat kan. Lohok kan tu. Jadi dia selai kepala dia. Ni saya tengok sendiri. Dalam kola dia kena kola. Lama dah apa dia ni gitu mu. Rupanya dia tak boleh masuk niat tu. Dia dalam keadaan kena air belaka tu niat tu masuk dalam lama. Gitu mu nak kau Nabi ajar. Bila sahabat mana yang buat lagu tu? Jadi rohok Allah. Sebab tu kata ngaji hadis lah. Tapi kadang-kadang orang tak faham dia marah pula ngaji hadis. No. Pelik kan? Sebab kata kalau ngaji hadis kan, itulah jadi tak serupa lah. Nak ikut hak jumhur. Apa salahnya ikut jumhurnya? Apa salah? Dan juga sabda baginda, man salla khalfal imam fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Masa ni metai dah. Tahajud pun tak ada habis dah. Bermaksud sesiapa bersembahyang di belakang imam, maka bacaan imam menjadi bacaan baginya. Gapo dia tu? Tu juga apa tu? Jadi kita tak usah sibuklah dengan orang buat tak serupa dengan kita, asalkan dia ada pegangan dia. Hak kita sibuk banyak lagi, hak tak betul, hak tak begitu gini ni. Hak tu lah sibuk. Kalau hak orang pandai dah tak payah sibuk. Terutama pula ini masalah individu ya ni, masalah peribadi ya ni. Bukan kait dengan dia tak boleh zakat. Sebab apa pakai mazhab ni? Jadi tak kena zakat dia. Orang lain kena. Itu masalah kepentingan umum. Masalah jenayah. Dia pakai, dia tak kena kerat tangan lagi kalau gini. Sebab dia pakai mazhab ni. Orang ni waktu pakai mazhab ni, kena kerat tangan dah. Tu tak boleh lah. Umum. Bila dikuat kuasa, kan pilih hak mana-mana satu, dia kena pakai hak tu lah dalam negara tu. Ni masalah individu ya ni. Pilihan masing-masing. Pun jadi sibuk. Buat ke. Sebenarnya kalau ngaji hadis kan, biasa ya benda-benda lagu ni. Banyak lagi, pelik-pelik lagi. Tak serupa, tak ada jadi masalah. Tetap mesra, tetap baik, tetap hormat menghormati, tak ada pandai sero, tak ada. Benda tu. Baiklah. Jadi tengok situlah tengok situ, saya dah bagi rujukan ke apa situ. Hadis-hadis di atas dan hadis-hadis lain seumpamanya bagi jumhur ulama mengecualikan makmum daripada mengikut imam dalam bacaan Fatihah dan juga surah di dalam solat. Jadi tak perlu ikut imam situ. Jadi duduk dia lah, imam baca kita dia. Akan menyalahi tu tak serupa tu. Lepas tu apa kau menyalahi imam? Tak apa. Apa sebab? Ada dalil tadi. Lepas tu kita kata, tak apalah dia, mungkin dia ngaji tinggi, dia ada dalil, dia faham dalil, pak kita ni setara mana? Kita ikut lah. Baik hak tu ada dalil ke tak ada? Ada dalil juga. Pak kita tahu ke dalil dia tu setara mana? Tak tahu juga, kita orang biasa ni. Pak boleh turut pun tak tahu apa tu. Apa ni tak boleh turut? Apa hak salah kita tak boleh turut? Alasannya sebab kita tak faham cara berdalil ni. Cara nak faham apa nama ni, nas ni kita tak faham. Dia hijau ulama-ulama, terutama imam-imam mujtahidin. Kita ni ikut. Jadi kita tak boleh, sebab tu kita tak faham dalil dia tu setara mana, kuat tak kuat. Pak kita tahu kalau kita tu kuat setara mana? Tak tahu juga. Atau orang wayak juga. Sebab itu bagi saya boleh nak mana-mana. Yang pentingnya orang tu memang dia beramanah sungguh. Memang dia ahli sungguh. Kita bukan tanya seorang, tanya beberapa orang kita. Memang gitu. Iyalah tu, boleh tunggu dah tu. Kalau kita nak kira majoriti ke, benar majoriti lah. Majoriti hak mana? Nak kira majoriti, nak kira demokrasi lah. Dah.
Benda hak ni lah. Sebab ni jumhur. Hak tu tidak jumhur. Sama juga baca bismillah derah. Baca bismillah kau. Kena ke Perlis. Kata tu. Saya pergi ceramah di Perlis. Saya royak. Lama. Tidak merasa kata. Mengikut hak jumhur. Mari sini boleh merasa hak jumhur. Baca bismillah kau. Dia baca bismillah kau. Sana. Malaysia juga. Malaysia juga. Bawah raja juga. Jadi sebenarnya hak baca derah tu tidak jumhur. Minoriti. Kalau nak kira berdasarkan demokrasi, kalah dah tu. Tak boleh gil. Jumhurnya baca kau. Jadi betul dia. Apa duduk geger? Apa duduk geger? Duduk tuduh macam-macam. Bukan-bukan. Wah, habislah tu kalau zaman ni kena. Zaman kita ni buat ke jadi fitnah nah. Wah, habislah. Wah, habis gaponya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tu ketika tak ada Muhammad bin Abdul Wahab lagi kata gitu tu. Duk pakai gitu tu. Tak timbul tu. Jadi kena sahabat bagi saya nampak kena ke dia tu. Itu ke dia tu. Gitu. Terdapat banyak juga asar sahabat berhubung dengan masalah ini. Bukan hadis saja, asar sahabat. Kalau kita kata takut-takutlah, sudah mansukhlah lagu tu kemudiannya sahabat tu amat dah. Sahabat-sahabat pun amat gitu. Jadi makna tak ada ragu benda ni tidak mansukh. Berjuta-juta orang duk pakai dalam dunia ni. Bukan seorang dua ulama, bukan seorang dua imam. Jadi apa nak ragunya? Baik, hadis ini 1402. Wa qala Ibn Mas'ud idza rafa'a qabla al-imam ya'udu fayamkuthu biqadri ma rafa'a thumma yatba'u al-imam. Kata Ibn Mas'ud apabila bangun, dia bahasa ni ada kitab-kitab ni rekah lah. Rekah kalau kita tidak itu sungguh dah. Tak tahu ni saya buat dalam bracket nak suruh mudah takut. Tak faham lah kalau tidak. Apa cuba kita tengok kalau tak ada ambil kira hak dalam bracket tu lagu mana? Apabila bangun sebelum imam, dia hendaklah kembali selama ia telah bangun. Kemudian baru mengikuti imam. Payah juga nak faham. Tapi sebenarnya dia ada. Tu kemah tu. Apabila bangun sebelum imam, maknanya makmum lah tu. Siapa dia bangun sebelum imam? Sebab dia nak cerita apa dia ni? Tak ada dah antara imam dengan makmum. Apabila bangun sebelum imam, maknanya makmum tu lah. Sebab tu kita buat seseorang makmum. Bukan semua makmum. Seseorang lah, mana-mana lah. Nya bangun, maksudnya bangun daripada rokok. Sebab kita ni kan berdiri rokok. Lepas tu bangun kan? Bangun tu daripada rokok lah. Sebelum imam. Imam tak bangun lagi kita bangun. Biasa juga berlaku gitu kan? Kalau tidak ada lah pengalaman sekali dua tu kan? Dia hendaklah kembali. Tu imam tu rokok lagi. Nak gana? Dia kena rokok semula. Tidak jadi dua rokok kau. Tambah rukuk pula. Itu pentingnya ikut imam ni setakat tu. Setakat. Kalau kita salah bangun dulu, tengok tak imam tak bangun. Tunduk semula. Tunduk semula. Selama mana nak tunduk tu? Lepas tu boleh jadi sedang molek kita tunduk tu imam bangun kan? Kita kena tunduk tu selama kita mendahului dia tadi. Berapa second? Kira berapa lama? Tidaklah sampai 5 minit dah. Beberapa saat tu kira lah. Agak-agak. Selama tu kena duduk dalam rokok. Selama kita tak ada bersama dia. Nak suruh orang panggil sama lama duduk dengan dia. Ikut dia. Ini kata Ibnu Mas'ud. Dia hendaklah kembali. Yang ni kembali apa? Rokok. Selama mana nak rokok tu? Sebab boleh jadi kita rokok tu, imam masih rokok lagi. Lepas tu imam rokok, dia bangun. Kita jangan bangun selalu. Ni kata ni Ibnu Mas'ud. Jangan bangun selalu. Hak kita mendahului dia selama mana? Itu selama tu dulu. Lepas tu baru bangun. Ataupun kalau kita kata kita rokok semula tu, dia bangun dah. Kita kena rokok juga. Selama kita mendahului dia. Selama tu. Lepas tu baru bangun. Kena hati tu. Hak kita tak ada dengan dia.
Begitu penting bila kata ikut imam ni. Itulah Nabi kata, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, supaya diikuti. Ikutilah ke mana? Siapa start tu kena ikut. Jangan jadi masa rokok kita tu lebih pendek daripada dia. Jangan. Selamat tu kena kira lah. Kalau tu imam tu rokok panjang-panjang, pendek-pendek lah, kena kira. Tapi kena itu siapa start tu kena ikut. Itu maksud. Ini semua ni mentafsirkan sabda Nabi itu. Sahabat mentafsirkan, mensyarah, menghuraikan maksud sabda Nabi. 1403 kita tengok sini. Athar Ibnu Mas'ud ini dikemukakan secara ta'liq sahaja oleh Imam Bukhari. Secara ta'liq ni tak ada sanad kan? Tahu-tahu kata Ibnu Mas'ud. Sedangkan Imam Bukhari tak ada dengan dia. Mesti kena ada sanad. Jadi Imam Bukhari ni ulama hadis. Dia ulama hadis ni bukan supaya ulama lain kasih royak saja tak tahu mana. Ulama hadis kalau dia royak dia mesti, kalau kita tanya dia pula, dia boleh buat mari sanad dia. Cuma adalah maksud-maksud tertentu kenapa dia tidak mari sanad. Itu kena bincang pula. Baik. Ia dikemukakan secara mausul dengan isnad yang sahih oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi Imam Bukhari nukilkan kata-kata Ibnu Mas'ud tu, kalau kita tengok dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah ada sanad dia lengkap. Itu bendanya. Jadi Imam Bukhari tu bukan kata saja tak tahu dari mana, dengar kata gitu je. Dia ada sanad dia. Cuma dia tak mari. Berapa dia tak mari buat sanad sepuh 3 hadis duduk bawah ni. Dia banyak sebab tu. Sama ada dia tengok ini bukan hadis Nabi, ini asar sahabat. Sedangkan hak utamanya Imam Bukhari naknya hadis Nabi tu sendiri. Jadi pegangannya ini sebagai ulasan huraian saja. Satu. Yang kedua, mungkin kerana sanadnya itu walaupun sahih tidak menepati syarat Imam Bukhari. Sebab tu dia mari dalam tajuk, di bawah tajuk dia saja. Itu kaedah dia, cara dia. Kepada orang tak faham, dia kata, apa pula ni? Apa ni? Mana sanad dia? Kata penting sangat sanad. Kena faham. Kena faham cara dia. Berikut adalah teks dia. Tetapi Imam Bukhari riwayat tu, kata-kata Ibnu Mas'ud tu betul-betul ke lafaz dia dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah tu sama? Tidak sama. Tapi mafhum dia sama. Kemudian dia kata, la tubadiru, ini kata Ibnu Mas'ud, la tubadiru a'immatakum birruku' wala bis-sujud, wa idza rafa'a ahadukum ra'sahu wal imamu sajidun falyasjud thumma yamkuth qadra ma sabaqahu bihi al-imam. Bermaksud, janganlah kamu mendahului imam-imam kamu dengan rukuk, dan jangan juga dengan sujud. Jika seseorang daripada kamu mengangkat kepalanya ketika imam sedang sujud, mengangkat kepala ketika imam sedang sujud. Tadi kita tengok ketika imam sedang rukuk dia angkat kepala. Ni sedang sujud ni. Tak serupa dengan Bukhari. Tapi kan dia awal dia sebut dah, jangan mendahului imam kamu dengan rukuk, dan jangan juga dengan sujud. Rukuk pun sama juga. Ia hendaklah sujud. Yang ini sujud kembali selama ia telah mendahului imamnya. Jadi serupa masalah rokok tadi. Balik rokok semula. Selama mana? Selama dia telah mendahului imam. Sujud pun lagu tu juga. Selamat. Bukan kata rokok saja. Sujud pun lagu tu juga. Selama ia telah mendahului imamnya, seolah-olahnya apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud ini adalah apa yang difahaminya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dilantik, ditentukan supaya diikuti. Dan juga hadis, mana Ibnu Mas'ud kata tu berdasarkan apa yang dia faham daripada dua hadis ni. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa-apa yang terlepas maknanya dalam solat, hendaklah kamu sempurnakannya. Kamu terlepas tak ada dengar tak imam serakaat, kamu tambah. Sempurnakanlah. Bukan zuhur tu kepak kan? Kamu tak ada dengan imam so, kamu tambah. So lagi.
barulah jadi 4. Dan kalau kamu terlepas tak ikut imam betul-betul, terlepas kamu mendahului, kamu kena ikut juga. Itu maksud dia. Mana patah balik lah sebab tu imam tu duduk sujud lagi. Begitu. Abdul Razak pula dengan isnad yang sahih juga meriwayatkan daripada Umar, bukan Ibn Mas'ud saja kata lagu ni. Sayyidina Umar pun lagu tu juga. Kata-kata yang sama mafhumnya dengan kata-kata Ibn Mas'ud itu. Teksnya adalah seperti berikut. Ayyuma rajulin rafa'a ra'sahu qabla al-imam fi ruku'in aw sujudin falyadha' ra'sahu biqadri raf'ihi iyyahu. Bermaksud mana-mana orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, sama ada daripada rukuk atau daripada sujud, ia hendaklah kembali menundukkan kepalanya. Kalau rukuklah, kalau sujudlah, selama ia telah mengangkat kepala mendahului imam. Selama tu. Sayyidina Umar pun kata begitu. Jadi itulah asas bagi Imam Bukhari kata kena buat gitu. Satu, asar Ibn Mas'ud. Yang kedua, asar Sayyidina Umar. Cuma Sayyidina Umar dia tak sebut lah. Ulama-ulama yang bahas kaji pula tu tengok. Ada Sayyidina Umar pula tu. Lepas tu semua ulama kata gini lah. Tak juga. Tak juga. Jadi setengah-setengah ulama kata kalau kita rokok, bangun dulu daripada tu imam nak rokok lagi. Kita kena balik rokok sebab kalau mengikut hak ni, kita kena lama sikit rokok tu. Selama kita mendahului dia. Setengah-setengah ulama kata tak payah. Misalnya kita rokok tu, imam pun sedang molek bangun, kita bangun lalu. Tak payah dah. Rokok tu selama kita mendahului imam, tak payah. Itu satu pendapat juga, boleh juga. Tapi Imam Bukhari tak pilih hak tu, dia tak mari hak tu, dia mari hak ni. Maknanya dia pilih hak ni. Ini mazhab dia, ini pilihan dia. Walaupun ada pendapat lagu tak ada. Ulama pendapat. Tanya dia lah dalil ni ambil mana. Imam Bukhari dia buat hak dia. Ni dalil. Ni dalil. Apa dia kena kembali rokok tu dan tunggu selama dia telah mendahului. Kalau tak imam dia bangun pun dia kena duduk sebentar lagi. Tidak terus ikut imam. Sebab apa? Selama mana dia mendahului dia kena. Itu Bukhari ada dalil. Walaupun tak ada dalil daripada hadis, asar sahabat dalil juga dalam agama ni. Dan asar itu sahih. Itu yang pentingnya. Kalau dhaif tak boleh lah. Ini bab hukum ni. Bab hukum dhaif tak boleh. Sekurang-kurangnya hasan. Enggak, ni bukan hasan, sahih. Bila sahih, ada dalil. Kalau kita ikut Imam Bukhari di sini, kita tahu dah dalil dia. Ni dalil. Daripada sahabat. Bukan seorang sahabat. 2 orang sahabat. Sekurang-kurangnya, ada dalam kitab-kitab. Kuat tu. Tapi cuma kita kena terbuka lah. Kalau ada orang, dia tunduk tu imam bangun selalu, dia pun bangun selalu. Janganlah duduk bala dengan dia. Moga kita tahu ada lagi pendapat ke orang lain boleh. Biarlah benda tu benda tidak bersamana. Tidaklah kata siapa tak sah sembahyang. Imam Bukhari pun tak kata begitu. Cuma dia kata apa maksud ikut imam. Ikut imam ni lagu tu lah. Siapa kita tak ada selama tu dengan tu imam, kita kena duduk selama tu juga. Berapa saat tu imam telah rokok, selama tu lah. Kita terlepas tak ada lah berapa 2-3 saat, 4 saat, 5 saat kita kata. Tu. Sebab imam berapa saat tadi dia. Kita hak tak ada, hak kita mendahului dia selama tu. Itu cara fiqh dia. Itulah kata fiqh Imam Bukhari ada juga. Ni fiqh ni. Porok dah ni. Benda porok dah ni. Tapi benda ni pun ada khilaf juga ulama. Ada khilaf juga. Misalnya kalau dalam mazhab Hanafi apa, dia kata bangun lalu. Boleh. Dan macam-macam lah. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu juga. Boleh. Jadi masalah ni luas. Kurang-kurangnya kita ngaji hari ni, kalau kita nak buat lambat sikit, tidak selalu ikut imam, kita tahu dah dalil. Sekurang-kurang ngaji hari ni tahu. Berkata Az-Zain Ibnul Munayyir, kalau orang yang mengangkat kepala mendahului imam disuruh mengqadha, macam qadha tu, qadha mengikut imam, disuruh mengqadha qadar yang didahuluinya
maka wajar sekali makmum mengikut imam pada keseluruhan sujud. Dengan itu, tidak bolehlah ia bersujud selagi imam belum bersujud. Ni. Hak tadi pun kerana salah je. Kalau dengan sedar tak boleh. Dosa. Bukan tak boleh pahala, boleh dosa pula. Jangan tu bermain. Tak kena gaya kita kata nak jemaah nak boleh pahala banyak, tidak boleh pahala banyak, berdosa. Tak kena gaya. Kalau dengan sengaja. Tadi cerita tak sengaja tu berlaku tu. Tak sengaja kita kamat kau, kita ingat kau dia bangun, dok lagi rupanya. Tak berdosa lah dari segi berdosa tu. Dak. Cumanya apa makna mengikut imam? Setara tu nak raya ikut imam ni. Baiklah. Rasanya kita tak habis dah hari ni. Apalagi kalau nak baca hadis tu. Tajuk ni kalau nak bui jelira lah supaya kita bincang saat ni jelira insya-Allah. Kau tak jelira? Lagu tu. Jelira kan? Dia kalau nak jelira dia kena begitulah. Biar apa ni terperinci sedikitlah. Jadi saya rasa kena sekatulah dulu hari ni sekatulah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Waalaikumsalam ya. Mau bicara tentang hari raya Kurban ini, tentang tata cara betul mengikut sunnah. Kita bacakan pada episod tadi. Seperti mana biasa, kita makna kita buat gitulah. Dan rasanya tempat kita ni pun ikut gitu dah. Masalah kurban tu lah biasanya semayang tu di awal sikit. Nak banding dengan semayang raya puasa kan. Sebab apa? Sebab nak kurban. Kalau raya puasa ni sunatnya kita makan dulu. Nak pergi semayang, sebelum semayang. Sunatnya gitu. Tapi raya haji tak. Tapi kalau dak gak lambat-lambat gak nak makan daging tu lapakan lah dah. Kalau duduk lapar-lapar lambat-lambat pula gak nak rebuh. Buat apa ni kata singgah kau gapo ke dak. Dah lapakan lah dulu. Cengok dah tu dah. Jadi hak semula yang tu kena jagalah. Dan rasanya tempat kita pun buat gitu dah. Mana dia cepat sikit semaya sunat raya tu. Jadi kurban tu 3 hari lah. Cuma di situ ada khilaf ada khilaf di antara ulama berdasarkan hadis-hadis jugalah. Ada yang kata 3 hari. Hari esok lah kan, esok lusa tulak 3 hari. Ada yang kata tidak. Hari tasyrik tu 3 tu. Mana 4 hari boleh. Dia masih khilaf lagi benda tu. Tetapi kalau nak mengelak daripada khilaf, cubalah buat pertama, esok, lusa, sekat tulak. Itu tak ada khilaf. Tapi ada juga yang berpendapat boleh sampai hari yang keempat. Mana hari tasyrik itu, 3 hari itu boleh. Mana 4 hari lah boleh. Itu pun ada juga. Cuma kalau kita nak bicara dalil gapo semua tu panjang pula lah. Jadi itu semua boleh. Lepas pada tu nak kata gapo lagi? Masalah kurban ni. Semua makna rasanya duk buat tu betul dah lah. Misalnya kita kata lembu, unta, kuba, boleh berkongsi 7 kan. Kalau kambing tak boleh kongsi. Beri ya. Kira sponsor. Okey, kita panggil segi tu boleh 7. Atau sekira lah ada kata sampai 9 boleh. Itu tidak jumhur. Tidak jumhur. Umumnya pakai sekat tu je. Lepas pada tu ada juga orang niat. Niat lain. Kurban ada juga niat dia niat ngekoh. Ada juga kan? Orang buat. Boleh ke tidak? Itu khilaf. Ada yang kata boleh, Syafi'i kata boleh, mazhab Syafi'i boleh. Tapi kalau Malik, Abu Hanifah kata tak boleh. Niat kena serupa. Seperti mana dalam semayang juga dia. Kita tak boleh nak ikut untuk imam niat semayang asar, kita nak maya ke lain. Tak boleh. Tapi kalau Syafi'i, Ahmad kata boleh. Yang pentingnya perbuatan dia tu kita tu. Gitu. Niat tak kira. Jadi benda tu boleh lah. Gitulah. Tetapi bagi saya lah, semolek-moleknya tak usah duk capu gitulah. Kita meraih pendapat sah lagi. Kalau kata kurban belaka lah.
Gitu. Nak mengekor semula lah. Semula. Sebab ada kan orang kita kan tak? Sebab ikut Syafi'i tidak salah, memang ada pun kaedah dia pun. Misalnya orang duduk sembahyang tarawih kan tak? Dia duduk qada. No. Qada kan? Lepas tu imam pun salah dia bangun. Tak serupa sama, Boleh ke? Tu imam sembahyang tarawih, dia niat sembahyang fardu tu qada. Boleh? Syafi'i lah tapi kalau Hanafi tolak dulu dia. Malik tak boleh, dia kena serupa niat. Bila kita kata berjemaah, ke niat kena serupa. Kena ikut imam serupa. Mana tak boleh khilaf. Tadi kan khilaf. Boleh khilaf dengan tu imam. Tu pun pecahan tadi lah tu. Dia lebih kurang sama kuat tu. Sama ramai lah. Terpulai lah nak mana-mana. Begitu ada apa lagi? Sila. Tak, kita pun molek gitulah juga. Maknanya kita mulakan dengan daging kurban. Orang lain semolek-moleknya. Kecuali kalau tak ada harapan, tak ada sedia kurban, makanlah dah. Kira-kira kena melerah tu lah makan gastrik. Dah. Jadi masalah pula. Jadi hak sunnahnya kita makan lagi kurban. Sebab tu nak awal tu. Jangan buat lambat-lambat lah. Jangan buat lambat-lambat. Dia setiap kebajikan. Bir termasuk dalam kebajikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuhan suruh. Bila Tuhan suruh juga kita buat benda yang menyenangkan orang lain, memudahkan orang lain, meringankan orang lain, tentu dah boleh pahala. Termasuk dalam umum lah. Bila bermulanya waktu takbir raya raya haji dan bila berakhir dia. Pagi tadi di masjid tu mana tu takbir. Kau dia pakai hak nu. Takut dia pakai hak Saudi kan raya dah hari ni kan. Dia pakai hak nu dah. Dia pakai hak nu iyalah. Begitulah. Boleh dah lah kalau dia pakai hak nu. Tetapi tak boleh. Tak lagi. Tunggu tak lagi. Malam ni baru itu. Malam ni baru start. Gitu. Jadi bagi sayanya molek malam ni lah. Sebab masa ni kan dia tidak serupa Arab Saudi dengan kita nikah berapa jam. Dia dulu 5 jam. Jadi kalau dia dulu kan, makna dia tu apa nama ni subuh dah, kita tak subuh lagi. Nak mayas pada dia kalau mana. Itu masalah. Sebab dia kena kira setempat lah. Kira setempat tu lebih kemahnya. Walaupun ada lah pendapat yang berbeza tu, yang kita hormat lah tu. Cumanya lebih baiknya begitulah. Jadi takbir tu bila jatuh matahari boleh sampai 3 hari. 3 hari. 3 hari. Maksudnya maghrib ya? Maghrib. Sebab hari ni dalam Islam ni dia kira start daripada malam. Malam tu start dengan maghrib. Situ awal dia. Berbeza dengan hak kira matahari ni kan, dia kira hari dulu, lepas tu malam tu dia, malam tu ikut hari. Kita ni hari tu ikut malam gitu. Jadi takbirnya sampai 3 hari. Begitu. 3 hari tu sampai ke asal lah mana? Maghrib tu dak dah. Dak masuk hari lain dah kira. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak penjelasan daripada Maulana. Ustaz dengan solat duduk. Solat duduk. Ya solat. Duduk biasa kita tengok dalam solat banyak orang duduk semasa tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ada ke cara lain seperti berselok ke ataupun cara-cara lain. Dan seorang lagi nak minta penjelasannya. Ada saya terbaca dalam hadis program tak ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaruhi kita membaca dalam solat kita. Nabi baca surah doa iftitah tu wajib bagi dia. Dia baca, bukan wajib bagi dia baca. Dan dia mengaruh kita baca 2 surah dalam 2 rakaat pertama. Kita penjelasan daripada Maulana. Tiga solat mana ni? Ya. Yang pertama tadi masalah apa? Duduk tadi kan? Duduk tahiyat tu kan maksudnya? Tahiyat akhir. Kita solat ujung, kita bersolat dan sambil duduk. Ada berapa cara? Boleh berlaku. Boleh berlaku. Tapi kalau selagi kita boleh duduk seperti tahiyat awal, tahiyat akhir tu itulah hak utamanya.
Selagi kita boleh duduk gitu. Kecuali kalau tak boleh, barulah pergi kepada selor ke, belunjuk ke, boleh belaka. Duduk atas kursi ke, boleh belaka. Jadi yang kedua, masalah Baca 2 surah. 2 surah tadi. Boleh belaka, tu pun boleh. Memang Nabi pun ada buat gitu. Tapi itu tidak mestilah. Tidak mesti. Hak lebih banyaknya surah ya. Hak lebih banyak je. Kalau ada lagu tu menunjukkan boleh je lah. Supaya Nabi ambil air semaya, basuh sekali, basuh 3 kali, boleh, nak menunjukkan boleh. Tapi hak lebih moleknya 3 kali kan. Jadi hak ni pun gitulah. Sama. Dia buat belakang dia. Okey. Ya. Ada mikrofon. Abang pakai tak? Ada. Doa sekejap. Tadi doa iftitah tadi. Tidak wajib Tidak wajib. Nabi baca. Nabi baca. Memang Nabi baca. Memang Nabi tidak pernah tinggal doa iftitah ni dan solat kan? Tak. Tidak gitu. Kita nak bagi tahu, Imam Malik ni tak pakai serabut pun doa iftitah. Imam Malik. Sebab tu kalau kita ikut orang dia cepat benar maya. Doa iftitah tak ada, bismillah pun tak baca juga. Tu, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin selalu. Tentu dah tak ada baca iftitah ke apa. Bismillah pun dia tidak baca. Qaha pun tak baca. Kalau mazhab Malik. Jadi kalau kita jumpa mana-mana jangan terkejutlah. Kita terbaik kita. Hak terbaiknya baca. Baca tu ada banyak pula. Pilihlah. Pilih. Hak terbaiknya baca. Bismillah pun baca. Cuma derah dengan qaha. Qaha lah. Hak tu jumhur. Tapi baca juga. Baca derah tidak jumhur. Boleh juga. Boleh, tak ada apa. Gitu. Teruskan belakang tadi apa? Ya, boleh belakang. Halaman korban. Ya. Ya. Mana yang lebih afdal? Unta, lembu, sapi bahagian lembu, kambing. Yang keturunan. Mana yang lebih afdal? Boleh belaka. Kira hak mudah lah di tempat kita. Lembu unta tu payah kan. Tapi dari segi tertibnya, kalau dalam hadis dia sebut unta dulu, lepas tu baru lembu. Tapi kita ni susah. Adakah siapa kita kena import jadi lebih? Tak sampai ke situ. Kelebihan tu tak sampai ke situ. Maknanya hak mudah lah. Ikutlah lembu, kerbau ke apa ke. Itulah kalau tempat kita ni. Tapi ada juga orang kita kan dia import order unta ke apa. Boleh juga kalau nak buat gitu. Tapi adalah hadis sebut unta dulu tu. Sebab dia lebih besar. Itu je benarnya. Lebih besar. Mana hak lebih besar tu lebih molek lah. Sebab munafaat yang akan diperolehi oleh orang-orang ni lebih banyak. Tu je. Jadi tempat kita ni hak mana hak lebih mudah. Satu. Yang keduanya kalau sebahagian sama je. Kalau kita nak berkongsi sebab dia kira dari segi hakikatnya, kalau saya ikut kambing lebih kurang sebanyak tu juga. Segian tu juga boleh. Tak kena gaya. Kalau lembu besar, banyak tu lagi. Banyak hak sebahagian tu lagi. Jadi boleh pilih mana-mana, sama saja. Sama saja. Gitulah. Ada lagi? Rasanya cukup dah ni. Sebelah lebih. Satu. Okey. Masa kita nak melek tu, Ya. sunat ke takbir? Allahu Akbar. Tak perlu. Supaya biasalah. Bismillahi wallahu akbar. Bila kita nak Bismillah, bila masa pun tak ada Bismillahirrahmanirrahim, jangan dipakai lagu tu. Jangan buat itu. Bismillahirrahmanirrahim tidak sunnah Nabi. Sebab apa? Bismillah ni ikut mana-mana pun kan. Mati binatang tu. Terkecing lah binatang tu. Kalau nak kira hak biasa lah, termasuk dalam penganiayaan tu. Penyiksaan terhadap makhluk, tapi oleh kerana Allah benar kita. Oleh kerana Allah benar kita atas nama dia tu, jadi boleh. Secara tu seksa sikit dia,
Tak apa, boleh. Antara satu. Tapi kalau nak kira asalnya pandangan orang, kalau kita tanya manusia lah, nampak menyeksa juga tu. Jadi boleh ni kerana Allah. Jadi situ bila kerana Allah ni pun sifat Rahman Rahim tak sesuai situ. Sebab itu Nabi tak ajar kita. Sebab itu Nabi ajar Bismillahi wallahu akbar. Allah Maha Besar. Tak ada lain lebih besar. Jadi bila dia bagi kepada kita, ambil lah, terima lah. Tak usah duduk pakai akal nyayang ke binatang, tak kesian ke keadaan anak dia dah. Keluarga dia tak ada, dia tidak seperti kita. Walaupun hidup pun tidak setapas sarah kita jerit kalau mati dah. Apalah kalau mati kalau semelih pula dah. Lagilah sedihnya, dendam tak habis-habis lah. Tak ada keluarga lembu dendam gitu mah dah. Sebab tu iaitu habui tu. Manusia tak boleh. Sebab tu habui. Sebab dia ke mana-mana pun dia tak ada setara manusia tu. Jadi limpah kurnia Allah kepada kitanya, dia bagi kita benda setara tu. Kerana dia bagi itulah kita boleh. Sebab itulah boleh pun tak boleh buat kosong-kosong. Nak rembah ko, nak kepih kepala tak boleh. Ikut sebagaimana Nabi buat lagu mana. Itulah baru nyata rahmat Allah. Kalau tidak, jadi nyayang. Dia tak benar nyayang kat mana-mana pun. Dia mesti kena ada ihsan. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibah. Bila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Bila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Terbaik tu lagu mana? Nabi tunjuk dah. Pisah tu kena tajam. Jangan duduk tupu, tukar-tukar pisah pula situ. Jadi cepat-cepat buat. Lepas tu bila sudah tu buka, jangan ikat terus. Biar dia boleh gelepar. Itu cara dia. Gitulah lebih kurangnya. Tak boleh penyiksaan dalam Islam, tak boleh. Kalau ada nampak seksa, hak Tuhan benar. Ada hak dia. Setakat tu, jangan lebih. Gitulah sekadarnya. Wallahu a'lam.